Perkembangan menjelang Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN membabitkan 6 negeri. Rundingan agihan kerusi antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN dijangka selesai selepas perayaan Aidiladha. Pengerusi PH Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri mengesahkan hanya berbaki 1 atau 2 kerusi saja lagi yang belum dimuktamad. Mengenai kriteria bakal calon, beliau berkata individu berkredibiliti dan boleh menang akan ditampilkan. Satu jawatan kuasa khas bakal ditubuhkan bagi merancang aktiviti komersial di sempadan negara. Perinciannya bersama Suhil Matno. Ya, sahih benar. 4 kementerian disyorkan terlibat jawatan kuasa khas itu. Ini termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, pihaknya mengambil tanggungjawab penuh mengkomersialkan kawasan sempadan. Jelas beliau, wujud potensi besar di sempadan Sabah dan Sarawak yang dapat memberi pulangan kepada rakyat dan negara. Dan kita kena bersedia khususnya apabila Nusantara dibangunkan dan Indonesia berlari pantas untuk menyuburkan ekonomi mereka dan kita di Sabah dan Sarawak tidak boleh ketinggalan. Bagaimanapun, beliau menegaskan operasi penguatkuasaan akan tetap jadi keutamaan bagi mengekang sebarang aktiviti jenayah. Ini termasuk penyelewengan barangan bersubsidi. Situasi menang-menang, win-win ini harus kita dapat supaya barangan tempatan boleh dibeli tanpa subsidi dan ini akan memberikan pulangan yang besar kepada negara dan aktiviti penyeludupan itu dapat kita minimumkan pada masa ini. Kerajaan sedang merangka Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR dan Pelan Hala 7 Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR bagi mempercepat usaha peralihan tenaga negara. Pelan yang dijangka dilancarkan pada separuh kedua tahun ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mencapai sasaran sumbangan nasional yang ditentukan NDC. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara tersebut penting untuk dicapai memandangkan NDC juga terkandung dalam rancangan Malaysia ke-12 dan Dasar Tenaga Negara 2021-2040. To implement this policy successfully so as to reap the full benefits of the significant socio-economic advances for the nation, the government is further developing several strategic roadmaps. Our paramount importance is the National Energy Transition Roadmap, which will outline the overarching strategy and high-impact initiatives to expedite the energy transition efforts. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Persidangan Energi Asia 2023 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Sementara itu, Dewan Negara dimaklumkan tiada cadangan mewajibkan amalan tadbir urus alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG terhadap pemain industri. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia dikhawatiri akan membebankan khususnya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Bagaimanapun, usaha pemupukan kesedaran dan kefahaman mengenai agenda ekonomi hijau terus dipergiat. Jadi tumpuan buat masa sekarang dalam tempoh 1-2 tahun ini ialah untuk mewujudkan permintaan daripada syarikat-syarikat kecil yang insya-Allah kerajaan akan pertimbangkan bentuk bantuan kewangan untuk mereka mula melaksanakan secara sukarela kerana melalui itu apabila lebih banyak pula syarikat yang boleh menawarkan khidmat pematuhan dan standard ESG ini itu akan menurunkan kos untuk jangka masa yang panjang.
Beliau sebelum ini menjelaskan kementerian berusaha mewujudkan ekosistem ESG bagi mempercepat penerimaannya terutama dalam kalangan PMKS. Tinjauan PMKS 2023 oleh SME Corp menunjukkan pada Januari hingga Februari 2023 hanya 39.9% daripada 1,489 responden yang menyedari kepentingan amalan ESG dalam perniagaan mereka. Setakat ini amalan ESG dilaksanakan secara sukarela dan hanya melibatkan syarikat yang memfokuskan pasaran antarabangsa. Ini pula susulan ketegangan di Moskow dan wilayahnya yang kian memuncak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan sedia bawa pulang 755 rakyat Malaysia yang berada di Rusia jika keselamatan mereka terjejas. Wisma Putra sedang menyediakan perancangan rapi untuk tujuan itu. Tindakan-tindakan keselamatan termasuk jika keadaan tidak dapat menjamin keselamatan rakyat Malaysia di sana, usaha ke arah untuk membawa mereka balik ke Malaysia sedang diatur oleh pihak Wisma Putra. Walaupun bagaimanapun kita akan terus memantau situasi di Rusia dan kita harap kedudukan keselamatan akan terjamin khususnya untuk rakyat Malaysia di Moskow dan di Rusia keseluruhannya. Baik, saudara, sekian paparan berita dari Kuala Lumpur. Salam Malaysia Madani kembali bersama Sahih. Baik, Su, terima kasih.